Buletin Didik 20 Julai bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari Raya Aidiladha tahun ini sekali lagi disambut ketika pandemik COVID-19 masih menjadi ancaman utama kepada negara. Dalam suasana amat mencabar ini, umat Islam diingatkan terus patuh kepada SOP ditetapkan. Di Ibu Negara pagi tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menunaikan solat sunat Aidiladha bersama 300 jemaah di Masjid Negara. Beliau disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri serta Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni. Tan Sri Muhyiddin dan jemaah kemudiannya bertakbir raya sebelum menunaikan solat sunat Aidiladha yang dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, ketika menyampaikan khutbah Aidiladha bertajuk Cabaran dan Pengorbanan, Ehsan berkata Allah menganugerahkan pelbagai kenikmatan kepada Malaysia termasuk menyambut Aidiladha hari ini dalam suasana pandemik. Jelasnya, walau apa jua yang berlaku, Aidiladha tidak boleh kehilangan makna dan intipatinya selain perlu terus disyukuri seluruh umat Islam. Khutbah itu turut mengingatkan pemimpin supaya menumpukan sepenuh usaha dan tindakan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Dalam peri itu, sambutan Aidiladha di setiap negeri juga dijalankan secara sederhana. Di Perlis, kesemua 102 masjid melaksanakan solat sunat Aidiladha di kawasan lapang di perkarangan masjid. Meskipun berlangsung dalam keadaan ringkas, ia dilaksanakan dengan lancar dan mematuhi SOP. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha di dataran istiadat perkarangan Istana Negeri bersama Kariah Masjid Arau. Berangkat sama menunaikan solat sunat itu ialah Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Tinjauan mendapati jemaah yang hadir mematuhi SOP ditetapkan dengan memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan fizikal. Solat sunat Aidiladha diimamkan Imam Besar Negeri Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar dan diakhiri dengan khutbah yang disampaikan Mufti Negeri Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Sementara itu di Kuantan, Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Baginda tiba di Masjid Negeri kira-kira jam 8.15 pagi. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail serta beberapa pemimpin negeri antara 100 jemaah dibenarkan menunaikan solat sunat Aidiladha di masjid ini. Selesai solat, baginda menyaksikan ibadah korban seekor lembu dan seekor kerbau dilaksanakan Yayasan Al-Sultan Abdullah YASA. Di Melaka, Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali bersama 100 jemaah menunaikan solat di Masjid Al-Mujid, Kampung Durian Daun, Masjid Tanah. Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, menetapkan solat sunat Aidiladha di negeri itu dilaksanakan dengan jumlah maksimum seramai 500 orang bagi 7 masjid kerajaan dan 100 jemaah bagi masjid Kariah, manakala surau pula 50 orang. JAIM turut membenarkan pelaksanaan aktiviti korban di masjid dan surau dengan bilangan haiwan korban terhad kepada 5 ekor sehari sepanjang tempoh 4 hari ibadah korban bermula 20 hingga 23 Julai ini. My Creative Venture Sendirian Berhad telah membuka semula geran sastra dan penerbitan buku untuk permohonan mulai 19 Julai hingga 30 Ogos ini. My Creative dalam satu kenyataan berkata, geran berkenaan adalah inisiatif daripada Geran Pemulihan Industri Kreatif GPIK menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana dalam usaha merancakkan kembali kegiatan seni dan kreatif dalam kalangan penggiat industri sastra.
Menurut kenyataan itu, setakat ini sebanyak 3.8 juta ringgit bantuan telah diluluskan untuk industri sastra dan penerbitan buku menerusi geran berkenaan. Sejak permohonan dibuka pada tahun lepas, sambutan untuk geran sastra GPIK sangat memberangsangkan dengan sebanyak 229 penerbitan disokong. Ia termasuk karya bukan fiksyen, novel grafik, puisi, biografi, kajian serta buku digital. Ia diharap dapat terus menyokong dalam masa sama menyemarakkan usaha penghasilan karya penggiat seni industri sastra dan penerbitan buku, terutama dalam waktu yang mencabar ini. Permohonan itu boleh dibuat melalui laman web yang tertera. Ia dibuka kepada warga negara Malaysia atau syarikat yang mempunyai majoriti pemilikan oleh warga negara serta pengalaman sekurang-kurangnya 6 bulan dalam bidang sastra dan penerbitan buku. Serlahkan bakat adik-adik dalam bidang nyanyian dengan menyertai pertandingan video nyanyian lagu rakyat kanak-kanak kategori sekolah kebangsaan. Pertandingan ini terbuka kepada pelajar sekolah kebangsaan di Pantai Timur Sabah. Tema pertandingan ialah pembentukan nilai-nilai murni kanak-kanak dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 3 September 2021. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau dikenali juga dengan Jambatan Kedua Pulau Pinang telah siap sepenuhnya pada Februari 2014. Jambatan yang mempunyai panjang 24 km ini menghubungkan kawasan Batu Kawan ke Batu Maung. Tahukah anda, kedalaman cerucuk di bahagian tengah jambatan adalah melebihi 200 meter ke dalam dasar laut yang merupakan cerucuk paling dalam di dunia ketika pembinaan. Jambatan ini dibina dengan keupayaan untuk menahan gempa bumi sehingga 7.5 magnitude. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah merupakan satu-satunya jambatan di Malaysia yang mempunyai kawalan CCTV sepanjang laluan. Plaza Tol Jambatan Kedua dibina tanpa tiang sokongan di bahagian bawah. Suasana meriah ibarat rumah terbuka dirasai di pusat pemberian vaksin PPV yang tetap dibuka pada cuti umum hari ini. Petugas lelaki segak berbaju Melayu serta bersamping, manakala petugas wanita anggun mengenakan baju kurung menyambut kedatangan mereka yang mempunyai janji temu vaksinasi yang jatuh pada Hari Raya Aidiladha. Seawal jam 8 pagi lagi, orang ramai telah mula mengunjungi PPV di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Proses berjalan lancar dibantu kira-kira 600 sukarelawan yang bekerja 7 hari seminggu termasuk cuti umum hari ini yang mengambil semangat pengorbanan Aidiladha dalam melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bukan sahaja petugas, malah penerima vaksin juga hadir dengan berbaju kurung Melayu dan seumpamanya. Saya rasa macam gementar, at the same time rasa happy sebab dah dapat second dose and Alhamdulillah dah fully vaccinated. Oh, dia second dose? Ya, second dose. So memang hari ni memang saya saja nak pakai baju raya lah. Sebab nak ambil vibe. So kita ni balik kampung kan, so kita ambil vibe. So pakai baju raya. Lagipun ramai yang pakai juga kat dalam. Hari ni hari raya, memang hari raya, kita pakai baju Melayu kan. So lepas spend time dengan my family tadi, dalam pukul 11.30 saya dah sampai ke PWTC dan pakai lengkap pakai baju Melayu lah. Rasa semangat tu lain sikit kot. Semangat dia lain macam sikit. Hari ni memang special day. Menyifatkan amanah ini sebagai satu pengorbanan, sukarelawan yang bertugas berbangga dapat menjadi sebahagian daripada sejarah negara dalam membantu memudahkan perjalanan proses vaksinasi bagi rakyat Malaysia. Mereka memastikan SOP tetap dijaga agar tiada yang culas sehingga merisikokan nyawa yang lain. Saya kena bertugas pada waktu raya dan satu pengorbanan yang besar, and dah 2 tahun saya tak beraya dengan family, tapi saya rasa memang saya punya diri hak milik keluarga saya, tapi untuk pandemik kali ini diri saya milik rakyat Malaysia untuk saya membantu rakyat Malaysia register and dapatkan vaksin tepat pada masanya. Sedih itu mungkin memang ada sebab hari ini merupakan hari jadi arwah ayah saya yang meninggal bulan 3 itu. So kali ini memang dia tak ada lah. Walaupun saya tak beraya tapi tetap rasa dia kehilangan lah. Sebab itu sedih sebab saya kerja kat sini kan.
Difahamkan WTC KL adalah PPV terbesar di negara ini yang bermula dengan 2,500 dos suntikan sehari sebelum meningkat kepada 18,000 dos sehari. Jumlah petugas kesihatan termasuk doktor dan vaksinator dianggarkan seramai 252 orang. Itu salah satu pengorbanan untuk pekerja-pekerja sukarelawan, pekerja-pekerja Water Center Kuala Lumpur, pengorbanan yang dibuat untuk negara sekali. Kita untuk menyokong usaha kerajaan memastikan semua rakyat Malaysia divaksinasi sepantas mungkin. Kita harap dengan progres ini tahun depan kita dapat raya bersama keluarga. Sehingga semalam 558,501 dos pertama telah diberikan, manakala dos kedua 35,094. Pernahkah anda dengar tentang daging Wagyu? Wagyu merupakan antara daging yang paling mahal di pasaran. Warnanya merah jambu, teksturnya lembut dan cair di mulut apabila dimakan, manakala harganya boleh mencecah RM2,000 sekilogram. Terdapat 4 jenis baka yang digunakan untuk menghasilkan Wagyu, iaitu Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Shorthorn dan Japanese Polled. Daging Kobe adalah Wagyu yang paling mahal berasal daripada baka Tajima dan hanya boleh diternak di daerah Hyogo, Jepun. Penjagaan Wagyu yang sangat rapi di ladang adalah demi menghasilkan daging berkualiti tinggi. Marbling adalah lemak yang terdapat dalam bahagian daging yang terdiri daripada lemak tidak tepu dan lemak tepu. Wagyu yang mempunyai kandungan marbling tinggi membuatkan teksturnya lebih lembut. Sukan. 3 hari menjelang pembukaan rasmi Sukan Olimpik Tokyo 2020, pertambahan kes positif COVID-19 kini meningkat kepada 4 atlet. Terbaru, atlet gimnastik wanita Amerika Syarikat, Kara Ika. Bagaimanapun, penganjur tetap optimis keadaan masih dalam kawalan. Kara Ika, 18 tahun, atlet kelahiran Jiangxi, China, diuji positif di kamp latihan pasukan di Inzai, bandar yang terletak 30 km dari Tokyo dan tidak mengalami sebarang simptom serta sudah lengkap mengambil vaksin COVID-19. Iker yang membantu Amerika Syarikat memenangi kejuaraan dunia pada 2018 dan 2019 dilaporkan tampil selaku atlet simpanan bagi Olimpik Tokyo. Iker kini telah melakukan pengasingan diri bersama seorang lagi kontak rapat yang juga rakan sepasukannya, Dian Wong. It's impossible to predict in a sense. What we need to do is make sure that first of all the number is as low as possible, but more importantly that everyone that arises is properly managed. So no matter what the number is, it's how quickly we identify them, how quickly the cases are taken away, quarantined and treated and looked after, and how quickly the contacts are identified and put into isolation. Kes terbaru ini menjadikan jumlah positif COVID-19 dalam kalangan atlet kini meningkat kepada 4 orang. Ia selepas atlet bola tampar Republic Czech Ondrej Peruzic dan 2 pemain bola sepak Afrika Selatan turut diuji positif di perkampungan sukan pada Ahad lalu. Sementara itu, Ketua Jurulatih Gimnastik Artistik Negara Eng Shu Wei mengakui Farah N. Abdul Hadi masih bergelut dalam mencari rentak, terutama pada disiplin palang imbangan. Farah N, 27 tahun juga beraksi dalam disiplin melombol, palang bertingkat dan senam lantai dalam acara all-around. Shu Wei berpendapat atlet bimbingannya itu mungkin agak gemetar dengan penampilan kali pertama di tamasya sukan berprestij itu. Farah N mencipta sejarah tersendiri muncul gimnas wanita pertama layak ke Sukan Olimpik. Turut ke pentas Olimpik Tokyo, gimnas lelaki Jeremiah Lu Paizing yang juga membuat penampilan sulung selepas layak dalam acara all-around individu lelaki bulan lepas. Ia juga susulan keputusan memberangsangkan Jeremy pada kejohanan gimnastik dunia 2019 di Stuttgart. Gimnastik artistik akan membuka gelanggang pada 24 Julai hingga 3 Ogos di Pusat Gimnastik Ariake, Tokyo. Sukan Olimpik berlangsung pada 23 Julai hingga 8 Ogos. Dalam pada itu, gara-gara kesilapan Persekutuan Poland BZP, 6 perenang mereka terpaksa pulang awal sebelum sempat bertanding.
Mereka dihantar pulang semula dari Jepun selepas PZP menyenaraikan terlalu ramai atlet dalam sukan berkenaan disebabkan kesilapan teknikal. Kesemua perenang itu telah pun tiba Ahad lalu dan mengancam akan mengambil tindakan undang-undang serta mendesak Presiden PZP Paweł Slominski meletak jawatan. Mereka menyifatkan insiden yang berlaku mencemarkan imej dan reputasi kontingen negara itu. Untuk rekod, Persekutuan Berenang Antarabangsa FINA menetapkan 17 wakil bagi sesebuah negara. Sebaliknya, PZP telah menyenaraikan 23 perenang. Dalam perkembangan lain, skuad bola sepak Brazil kini kiat menjalani latihan di Yokohama dalam misi mempertahankan kejuaraan. Skuad Samba itu akan membuka kempen aksi kumpulan menentang Jerman Khamis ini, sekaligus mengimbau final Olimpik 2016 Rio yang menyaksikan skuad Samba menang menerusi penentuan penalti 5-4 selepas terikat 1-1. Selain Jerman, Brazil dijangka tidak berdepan masalah berdepan dua lagi lawan dalam kumpulan D, Ivory Coast dan Arab Saudi. Brazil akan diperkuatkan dengan pemain veteran Dani Alves dan penyerang Everton Richarlison. Saya mewakili kru penerbitan Buletin Didik mengucapkan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam. Di saat ini kita menyambut Aidiladha dengan melaksanakan pelbagai jenis pengorbanan. Semoga segala pengorbanan dalam mendepani pandemik COVID-19 ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika